mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia. Di tempat jatuhnya pandangan Allah, Abu air itu menurunkan tekanan darah tinggi. Abu air sebab dia dingin. Orang yang ada masalah darah tinggi ni dia panas. daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum.
di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'ul linnasi, anta syafi' ya ilahi, anta syafi' halalan tayyiban. Ya syafi' ya syafi' ya syafi' anta syafi' ya syafi' ya syafi' ya syafi' anta syafi' ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dengan nikmatnya dapat kita bersama-sama lagi dengan Pak Haji dalam pelajaran herba kita, mengenal tanam-tanam ubatan di tepi rumah kita yang kadang-kadangnya pokok-pokok tu kita pijak-pijak saja, ataupun dulunya ditanam oleh datuk-datuk kita, tapi hari ini anak cucunya tebang. Sebab apa? Sebab tak tahu tentang khasiat dan kegunaannya. Jadi kita belajarlah. Semakin banyak kita belajar ni, semakin kita bertambah syukur kita lah kepada Allah. Semua berguna. Ya, kadang-kadang kita tengok rumput tu, ya Allah, kita nak bersihkannya pun kita fikir sebab ni guna, ini banyak lagi kegunaan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tak belajar tu, ya mudah saja dia bersihkan, dia buang saja tanpa ada rasa sayang, rasa untuk orang kata apa, untuk menghargai apa yang telah diciptakan Allah ini untuk kita. Baik, hari ini seperti biasa Pak Haji nak cerita tentang darah tinggi. Penyakit darah tinggi ini, ya, seperti mana yang kita tahu bahawa dia salah satu penyakit kardiovaskular, ya, kardiovaskular, iaitu tekanan darah tinggi ini yang terlibat dengan jantung dan akan efek kepada buah pinggang, dan yang keempatnya dia sempurna pada penyakit kencing manis. Jadi ada 4 serangkai lah. Kalau Pak Haji katakan darah tinggi, selalunya dia akan rosak buah pinggang, selalunya dia akan kena serangan jantung, dan yang keempatnya dia boleh kena penyakit kencing manis. Berangkai-rangkai. Bila dah kena satu tu nak kena 2, nak kena 3, nak kena 4. Apatah lagi kalau kita banyak bergantung kepada kimia. Banyak bergantung kepada kimia ni satu permasalahan yang kedua. Kerana semua seperti Pak Haji katakan, macam api, masa kecil jadi kawan, masa besar jadi lawan. Kita tak boleh jadi macam ni, ya. Kita kena mempunyai satu ikhtiar hidup. Cara bagaimana kita nak amalkan herba dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sepelekan dengan cara pengamalan herba ni, kerana sekali sudah sakit, Masya Allah, ya. Di pagi-pagi tadi Pak Haji dah terima mesej orang tu ceritakan, Masya Allah, ya, daripada sakitnya, daripada sihatnya, tiba-tiba dia jadi sakit. Dia kata, saya tak faham, ya, daripada sehat boleh berjoging, tiba-tiba jatuh sakit dan terus menjadi penyakit yang serius. Padahal orang kata kalau jogging tu sihat tu, tiba-tiba nak jadi susah, ya, tapi tidak. Keadaan ini kita harus faham bahawa tubuh badan kita ini, banyak juga ahli sukan, atlet yang sedang berlari di tengah padang main bola lalu jatuh dan meninggal. Ada yang sedang berlari yang biasa dengan pertandingan lomba lari jarak jauh ini, ya, hebat, jadi pemenang, tiba-tiba jatuh dan mati. Apa sebenarnya yang mempengaruhi hidup kita ini ialah bagaimana yang Pak Haji nak sebutkan ini ialah makanan daripada herba yang perlu ada dalam susupan makanan kita sehari-harian. Jadi alhamdulillah, tajuk perbincangan kita tentang darah tinggi ini menarik. Kerana dia lingkungan kita lah.
depan, belakang, kiri, kanan, saudara kita banyak kena penyakit darah tinggi, dan kita pun kalau kita tak jaga boleh jadi kena darah tinggi. Macam mana nak tahu orang ada masalah darah tinggi atau tidak? Pak Ji selalu kalau jumpa orang, dia kata dia ada darah tinggi, ataupun dia mengatakan dia tak ada darah tinggi lah. Dia kata dia tidak ada penyakit apa. Tengok di tapak tangannya. Tenang dia, tengok kat tapak tangannya. Kalau tapak tangannya di ruas hujung, yang hujung ni warna merah saja, lebih merah pada yang bawah itu, itu adalah tu tekanan darah tingginya. Jadi diikuti dengan cepat marah. Cepat marah. Kalau dulu banyak sabar, sekarang ni aduh, sikit ni nak marah, sikit nak marah. Jadi menyebabkan itu adalah merupakan tekanan darah tinggi atau kadar kolesterol tinggi. Bagaimana pula hubungan kolesterol dengan darah tinggi ni ya? Jadi kalau kolesterol dan tubuh badan kita ada dua, satu high density lipoprotein, yang satu lagi low density lipoprotein. Kolesterol yang baik high kolesterol, high HDL minta maaf ya, nanti Pak Ji tulis dulu, HDL, high density lipoprotein yang baik. Kalau yang kurang baik itu, yang buruk tu LDL, low density lipoprotein. Jadi bagi orang yang low density lipoprotein tu tinggi, maka kolesterol tu tinggi, cepat marah, suka penin. Jadi kalau dia duduk ni, dia bangun cepat-cepat jadi hitam, gelap dan sebagainya. Sebab tu kalau orang tua-tua dulu berpesan kalau kita berjalan tiba-tiba gelap, jangan langkah, tapi kena duduk. Sebab apa? Kalau kita melangkah lagi, darah tu akan naik dan menyebabkan pecah. Saluran darah di otak kita pecah, yang selalu kita sebutkan cerebrovascular accident. Pecah pembuluh darah, akhirnya ada darah beku di dalam otaknya, maka dah mula dah nak kena stroke pula dah. Daripada darah tinggi dah jadi stroke pula dah. Dan kalaulah kolesterol ini tinggi juga, dia boleh menyebabkan masalah di jantung, dah kena penyakit serangan jantung. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita bercakap tentang herba untuk darah tinggi, herba yang baik juga untuk jantung, herba yang baik juga untuk ginjal, herba baik juga untuk kencing manis. Jadi sebab itu, satu herba ni bukan ada khusus. Kat herba tu bukan ada tulis ini untuk jantung saja, ini untuk kencing manis saja, tak ada. Herba tak ada tulis, dia berdasar pengalaman. Jadi pengalaman itu akhirnya munculnya filosofi. Maka filosofinya, sesuatu yang baik untuk darah tinggi, baiklah untuk jantung, baiklah untuk kencing manis, dan baiklah dia untuk ginjal. Itu di antaranya. Banyak sebenarnya herba-herba untuk darah tinggi ni. Salah satu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ialah pokok brotowali. Apakah yang dinamakan pokok brotowali ataupun pokok patah wali, ataupun kita panggil dia dengan pokok yang kita sebutkan dia dengan akak seronton ya. Akak seronton, brotowali ini, patah wali ini, dia mempunyai apa yang kita sebut, itu yang kita sebut palmatin ya. Palmatin salah satu bahan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini, bahawa ada herba-herba yang telah dikaji, seperti pokok patah wali ni, akak seronton ni, pahit. Orang tua-tua dulu kalau nak makan ya, mula-mula dia ambil dulu sedikit, kemudian sampai seruas, paling kurang minima ambil satu ruas ini. Ini ubat yang sangat baik, khususnya untuk menghilangkan asid dalam tubuh badan. Kalau boleh satu hari satu ruas, itu dah cukup sihat dah ya. Dia akan menghilangkan keracunan disebabkan kerana asid yang ada di dalam tubuh badan kita. Ini yang Pak Ji nak sampaikan, bahawa pokok brotowali. Jadi di dalam produk kita, dalam produk HPA, ada satu produk yang Pak Ji daftar tahun 1997, namanya Vitat. Vitat itu sebenarnya daripada pokok halban juga. Vitat Pebesen Halban. Jadi kita tak daftarlah ke semua, atas nama-nama tu ada yang nama Vitat misalnya. Pokok halban pun mempunyai fasilitas, properties yang sama, iaitu boleh menurunkan tekanan darah tinggi dan kencing manis.
Baru-baru ni sudah ada penelitian tentang pokok halaban, yang mana ada seorang panggil halaban, di mana pokok ini telah dikatakan memang menurunkan tekanan darah tinggi dan juga kencing manis. Orang tua-tua dulu, kalau yang Pak Haji ingat lah kan, kayu halaban ni memang keras. Orang buat kayu batang cangkul tempat dia keras, batang cangkul, ataupun orang buat untuk alat membajak. Kalau Pak Haji sebut dekat sini, orang tak tahu ya, alat membajak tersebut dulu ditarik oleh kerbau. Jadi alat bajak tu, kayu tu itu diambil daripada kayu halban. Kita pula kalau di kampung dulu buat gasing yang dibuat daripada kayu halban. Sebab dia keras, memang keras betul. Kayu halban ini ada banyak jenis pula. Ada yang leban tanduk, ada leban sepang, ada yang leban pucuk hitam. Inilah yang dikatakan herba ini. Dia bukan tengok sembrono saja, kerana kita kena tahu apa tu spesiesnya, apa dia subspesiesnya, apa dia familynya, apa ordernya, apa genusnya. Itu semua kita faham. Maka ilmu ni dipanggil sebagai botani. Mereka yang perintah ni ahli botani, ya, maksudnya spesialis dalam bidang botani. Baik, pengecaman ini penting sebab sesuatu herba itu boleh jadi keluarganya itu besar, dia punya spesies dia. Jadi ke satu keluarga tapi spesiesnya boleh jadi 40 jenis. Kalau orang tu dia tak perhati dengan halus, kalau dia tak memerhatikan pengecaman yang halus, nanti dia ambil satu spesies yang salah. Bila spesies yang salah itu, kita akan katakan, oh tak berkesan. Tak berkesan ni sebab apa? Sebab spesies yang kita guna itu adalah spesies yang salah. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik, jadi oleh sebab itu ada produk kita nama Vitac, bagus sekali, bagus sekali. Kita gunakan khusus untuk orang yang ada masalah darah tinggi. InsyaAllah selamat mengguna, Pak Haji cadangkan, teruskan penggunaannya, dan dia juga sekaligus menghilangkan racun-racun dalam tubuh badan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang Pak Haji nak sebutkan juga ialah satu pokok yang biasa kita tahu ialah kunyit. Kunyit. Jarang sekali orang tahu kunyit ini khasiatnya untuk darah tinggi. Biasanya orang kata kunyit ni ialah untuk membersih rahim. Memang betul. Ya, kalau darah haid tak betul, jadi kita boleh parut kunyit tu, kita perah, ambil airnya, kita minum. Bagus sekali untuk membersihkan rahim, untuk orang kata untuk masalah prostat, untuk masalah di orang kata hormon lah. Tu di antaranya. Tetapi kunyit digunakan untuk darah tinggi, jarang orang tahu. Tapi sebenarnya dia adalah herba untuk darah tinggi. Jadi ada produk yang Pak Haji keluarkan namanya kurkumin. Nama produk itu kurkumin sebab bahan aktif di dalam kunyit itu namanya kurkumin, kurkuminoid. Kurkuminoid macam flavonoid juga ada namanya kurkuminoid. Jadi bahan itu bila kita ambilnya, dia akan membuatkan tubuh badan kita tak naik tekanan darah tingginya. Kunyit sahaja. Tapi seperti mana yang Pak Haji sebutlah, kalau kita ambil kunyit, kita makan setiap hari, dia jadi kuning sikit muka kita ni. Tetapi jangan risau, sebab kuning, pewarna kunyit itu dia tidak kekal. Kalau kita berhenti, esok lusa hilang. Tetapi kalau kita ambil ubat kimia, contohnya Panadol. Panadol ni kalau kita ambil dengan dos yang tinggi, dia akan menyebabkan tubuh badan kita, muka kita menjadi kuning. Itu adalah di antaranya yang kita kena tahu. Jadi kunyit ini, daun boleh gunakan. Daun itu kita boleh gunakan juga untuk mandian, seperti mana yang Pak Haji sebutkan, kita buat mandian selepas bersalin dan sebagainya. Tetapi kunyit itu ia adalah untuk fibroid, untuk sis, untuk kista, untuk ketumbuhan. Cumanya dalam art of healing, dalam seni penyembuhannya itu, kunyit itu kalau kita ambil, dia kena campur dengan lada hitam. Lada hitam. Jadi kunyit plus dengan lada hitam dimixkan. Pada ketika kita mix itu, dia jadikan satu kapsul. Jadi kalau kita tengok dalam kapsul kurkumin yang Pak Haji keluarkan itu, ada hitam-hitam. Mana ada kunyit warna hitam? Kunyit itu kan warna kuning. Tetapi hitam tu ialah bubuk atau serbuk daripada lada hitam. Perlu dicampur. Perlu dicampur sebab dia perlu menghangatkan.
supaya pengambilan itu adalah menjadi lebih efektif. Itu yang kita ingat. Dan kunyit ini sebaik-baiknya kita ambil ketika musim kering. Ketika dah musim kering, maka kita ambilkan kunyit tersebut. Sekarang ni orang sedang bercakap tentang kunyit hitam. Kunyit hitam lagi bagus, Masya Allah. Dia digunakan sebagai antikoagulatan darah untuk elak daripada pembekuan darah. Jadi kunyit hitam boleh digunakan. Jadi di sini pun ada, di tempat Pak Haji pun ada penanaman kunyit hitam. Dan di sini juga ada spesies daripada temu. Temu lawak kita ada, temu mangga kita ada. Kalau di sini kita panggil temu mangga, setengah orang panggil temu pauh, tu di antaranya. Alhamdulillah. Tetapi apa-apa yang ada rhizome ini, yang ada umbesi ini, dia sangat baik, khususnya kalau kunyit itu digunakan untuk tekanan darah tinggi. Kalau dekat ayam kita bagi juga. Ayam, minuman untuk ayam. Minuman untuk ayam ini juga dibagi, diperah. Terima kasih pada Pak Busaman yang bekerja bersungguh-sungguh di ladang kita, di Kok Diang, di mana kita bagi ayam tu makan kunyit. Pasal apa? Sebab kunyit itu bukan ayam ada darah tinggi, bukan. Tetapi kunyit itu membuatkan ayam itu ada antibiotik. Kurkuminol itu jadi antibiotik. Ayam tak mudah diserang dengan penyakit virus, penyakit-penyakit yang mendatang yang menyebabkan ayam mati secara berkumpulan. Tapi alhamdulillah kita bagi ayam kunyit saja. Soalannya kita kena rajin saja, Kalau kita malas, kita nak bagikan, kita malas untuk menyiapkan ini, dia tidak akan berjaya. Kerana projek ayam ini kalau kita nak buat betul-betul, dia kena buat dengan hati. Sebab ketika kita menternak ayam itu, daripada hari pertama sampai hari yang ke-30, 35 itu kita tak boleh pergi ke mana-mana. Kena tunggu di situ sebab perubahan cuaca dan sebagainya boleh menyebabkan ayam akan mati dengan jumlah yang banyak. Jadi alhamdulillah, syukur, kunyit digunakan juga di dalam pengobatan untuk ketumbuhan dan digunakan juga sebagai antibiotik pada manusia, pada haiwan, dan digunakan juga untuk turunkan tekanan darah tinggi. Alhamdulillah, syukur. Jangan lupa kunyit. Baik, kunyit juga digunakan untuk kulit. Jadi semua ini telah pun Pak Ji bincangkan dahulu, cuma sebagai flashback saja, untuk kita ingat-ingatkan balik supaya ilmu ini dapat kita mantapkan. Baik, itu yang pertama, herba selepas daripada Tidospora crispa, iaitu pokok patawali. Herba yang seterusnya ialah labu air. Labu air. Di Indonesia panggil apa? Labu air, Di Malaysia pun panggil labu air juga. Jadi kalau boleh buat sayur air ni saya rebus, sayur tanpa santan, yang kita masak, maka minum atau makan labu air itu, buahnya terutama itu menurunkan tekanan darah tinggi. Labu air, sebab dia dingin. Orang yang ada masalah darah tinggi ni, dia panas. Bila dia jadi panas itu, sama ada kerana kepanasan yang tinggi itu menyebabkan darahnya, tekanannya itu menjadi kuat. Jadi dia perlu didinginkan. Cara dinginnya ialah labu air. Boleh tak kita gunakan labu, kita panggil labu apa tu? Labu Jepang. Yang ada di Jogja tu, labu siam, labu siam itu. Boleh tak kita gunakan? Boleh. Labu boleh kita gunakan. Labu apa pun boleh. Kalau yang kuning yang besar tu boleh tak? Boleh. Kalau kita buat apa? Sayur? Boleh. Masya Allah, Jadi bila kita gunakan itu dengan otomatisnya, ini dia. Dengar ni, kebanyakannya sayur-sayuran yang menjalar sesuai untuk tekanan darah tinggi. Apa lagi? Timun? Lagi apa? Semangka? Semangka bukan buah mangka. Semangka ialah buah tembikai. Jadi itu kita lihat, Kita lihat bahawa selain daripada labu air, kita tengok menjalar, kita tengok juga daripada buah timun, Masya Allah, dia juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Baik, jadi labu air ni seperti mana yang
Pak Haji sebut selalu boleh kita gunakan untuk tipes juga, untuk serangan daripada tipes, ya, masalah daripada bakteria kita boleh gunakan sebab dia sejuk, anti peradangan. Termasuk orang yang batuk yang berpanjangan kerana panas, boleh bagi dengan labu air. Begitu juga dengan yang ketiga yang Pak Haji nak sebut ialah bawang putih. Bawang putih. Bawang putih ni ada dua jenis. Satu bawang tunggal, satu lagi bawang yang tak tunggal. Ada banyak maksudnya. Kalau bawang tunggal itu dalam bahasa Jawanya dipanggil bawang lanang. Bawang lanang. Lanang tu bawang jantan. Kita pun panggil bawang jantan juga. Yang tu yang terbaik. Yang terbaik. Hari ni Pak Haji nak ajar cara membuat bawang putih hitam. Apa pula bawang putih hitam? Bawang putih yang dijadikan bawang hitam. Mana ada bawang hitam? Ada, dijual. Apakah rasa bawang hitam ni? Manis. Untuk apa? Untuk penyakit kencing manis. Bagus tak? Bagus dan bagus. 3 kali bagus. Macam mana dan apa yang telah kita gunakan? Jadi kita gunakan bawang putih. Senang saja. Bawang putih tersebut, ya. Ini Pak Haji nak ajar ni. Cara nak buat, berikan perhatian, tulis, ambil buku, ambil kertas, tulis betul-betul. Tak payah tulis lah, ingat saja pun boleh. Beli slow cooker. Slow cooker untuk nak masak nasi. Letakkan bawang putih ke dalamnya. Lepas letakkan bawang putih dalamnya, disetkan di tempat low, paling perlahan. Dia tidak akan jadi panas, dia akan jadi warm. Dia akan jadi hangat betul, tapi dia tak panas. Selama 10 hari. Jangan tutup. Biarkan situ 10 hari. Apakah tak rosak kita punya slow cooker? Tak rosak. Biarkan 10 hari, nanti pergi ambil selepas 10 hari kemudian, bawang tadi telah pun bertukar menjadi berwarna hitam. Ya, hitam. Dan bila kita buka, tengok kita makan dia manis. Tu bawang putih kita ubah menjadi bawang hitam dan dia dijadikan sebagai ubat untuk penyakit kencing manis. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, itu yang Pak Haji nak sebutkan. Dan kalau ambil bawang putih terus, alhamdulillah lagi bagus. Cumanya bawang hitam itu dijual begitu mahal sekali. Ya. Dan cara buatnya mudah saja. Ambil begitu. Baik, biasanya orang gunakan bawang lanang. Tapi kalau tak ada bawang lanang, bawang tunggal itu, bawang putih yang banyak-banyak pun boleh buat. Boleh buat. Tidak mempunyai permasalahan. Jadi oleh sebab itu bawang putih boleh digunakan untuk darah tinggi, bawang hitam boleh digunakan untuk penyakit kencing manis. Soalannya, apa yang istimewa sangat pada bawang putih yang dijadikan hitam ni? Apa istimewanya? Istimewanya, yang pertama, kalau kita ambil dia, nanti dia manis. Macam mana bawang tersebut bertukar menjadi seperti ada gula. Tetapi bila kita makan, bagi pesakit kencing manis makan, dia segar, dia dapat instant energy, sangat-sangat cepat. Perubahannya itu, tenaganya itu dan juga sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka ramai syarikat-syarikat, banyak syarikat-syarikat yang membuat bawang hitam ini. Dan cuma kalau kita, ahli-ahli kita yang nak buat sendiri, boleh buat sendiri sajalah. Beli saja slow cooker tu, bukan dia mahal sangat. Ya, kita buat sebagainya. Masya Allah. Jadi sesuatu yang berwarna putih juga diklasifikasikan adalah untuk immunity. Bawang putih untuk immunity, lobak putih untuk immunity. Tapi sesuatu yang putih itu juga ada untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bawang putih, lobak putih kita boleh gunakan. Sesuatu yang hitam digunakan untuk perubatan kencing manis. Habbatus sauda, jintan hitam, itu kan hitam namanya. Ketan hitam, pulut hitam, madu yang hitam, ini kesemua boleh digunakan untuk pesakit-pesakit kencing manis. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak gunakan, kita tengok. Kalau darah tinggi, kita bagikan yang putih. Kalau kencing manis, kita bagi yang hitam. Baik, kalau ada darah tinggi kencing manis, nak ambil yang mana? Yang putih ataupun yang hitam? Tak apa, apa saja kena ambil. Ya, insya-Allah dia efektif. Semua efektif.
tetapi yang lebih kuat keberkesanannya. Masya Allah, ya. Baik, yang seterusnya Pak Haji nak ceritakan juga salah satu herba yang paling baik untuk pesakit-pesakit ke darah tinggi ini ialah mengkudu. Ini yang paling-paling penting. Mengkudu. Bukan kerana HBA ada produk mengkudu, bukan. Tetapi mengkudu ni dia ada banyak kesan-kesan penyembuhan pada tubuh badan kita. Yang pertama, mengkudu untuk dapat deep sleeping, tidur yang berkualiti. Mengkudu. Bila kita dapat tidur bagus, tidur pulas, jadi kita bangun besok, keadaan tubuh badan kita itu telah di-repair, seperti dimasaj. Sebab tu ada orang sebut, dia kata, Pak Haji, saya bila saya ambil herba tujuh angin, lepas saja saya ambil herba tujuh angin, seolah-olah badan tu rasa seperti dipijak orang. Seperti selepas dipijak orang. Maksudnya berasa relax, berasa tenang, dia berasa ringan. Itu adalah sebahagiannya. Begitu juga dengan mengkudu. Mengkudu pun rasa dia macam tu juga. Dia sangat baik, tapi kita ambil buah. Buah itu kalau kita ambil, dia menurunkan tekanan darah tinggi, untuk kencing manis, untuk asam urat, untuk gout, dan orang yang ada masalah rambut gugur, bagi dia minum daripada kapsul mengkudu. InsyaAllah sangat berkesan sebagainya. Jadi mengkudu ini pun banyak kesan-kesan pengobatannya. Sampai dulu Noni, atau nama glamournya Noni ini, sempat menjadi viral pada penduduk dunia ni. Sebab apa? Sebab banyak khasiat yang dikatakan daripada mengkudu. Tapi hari ini kenapa mengkudu seolah-olah seperti hilang, menyepi tiba-tiba setelah menyala dan tersebar di seluruh dunia? Sebab apa? Sebab kebanyakannya ambil mengkudu atau memproses mengkudu bukan dengan ilmu. Mereka proses sebab peluang bisnes, peluang untuk dapat wang. Tapi mereka tidak educate orang. Mereka tidak memberi pendidikan kepada orang bahawa bila ambil mengkudu ini kesannya begini. Dan bila mereka tak educate, maka orang pun ambil sekali, tidak ada kesan, terus tinggal dan sebagainya. Macam mana kita nak hukum kata ubat itu tak berkesan, sedangkan ubat kimia kita sudah amal 20 tahun. Mengkudu baru amal 1 minggu. Macam mana kita nak comparekan amalan baru seminggu, nak bagi dia sama seperti ubat kimia yang 20 tahun kita amalkan? Sudah itu tak fair di sini. Tak adil. Ketika kita menimbangkan, tidak adil. Namun begitu, mengkudu walaupun dia ambil masa 1 minggu ataupun 2 minggu, sudah pun memberikan kesan-kesan yang sangat positif kepada orang yang ambilnya itu. Antaranya dia akan mendapatkan lebih segar, matanya lebih terang, dan juga lebih cerdas. Dan mengkudu itu terkenal dengan penawar yang orang kata yang superfood untuk spektrum yang luas, insya-Allah. Baik, selain daripada itu juga Pak Haji nak fokus sikit pada mengkudu, ya, supaya kita semua boleh membeli mengkudu. Ada mengkudu HPA yang kita keluarkan itu. Cuma ketika kita nak ambil, kena ambil daripada buah yang masak. Kalau kita ambil buah yang tak masak, itu buah muda tak boleh. Ya, buah masak 80% mesti masak. Lagi kuat dia masak dia tu, lagi bagus kerana aktiviti bakteria yang baik itu berjalan di dalam buah tersebut. Dan buah itu bila kita ambil, dia jadi sebagai satu bahan probiotik yang memproses, mencerna makanan yang kita makan pada setiap hari. Baik sekali mengkudu ini. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji selalu mengatakan, kalaulah tidak ada obat lain yang kita nak berikan, bagi mengkudu saja. Sebab mengkudu juga sebagai pelawas. Mengkudu juga untuk jaga bahagian jantung, dan baik juga untuk kencing. Jadi kalau semua sistem-sistem utama itu telah kita rawat, menandakan bahawa kesembuhan itu insya-Allah cepat boleh berlaku, insya-Allah. Okey, sampai di sini Pak Haji ceritakan tentang mengkudu, bawang putih, labu air dan kunyit. Jadi itu adalah sebahagian daripada obat-obat yang kita gunakan. Kapsul mengkudu kita gunakan, akar mengkudu kita gunakan. Malah dalam kopi radik itu ada mengkudu. Jangan lupa, minum kopi radik akan menurunkan tekanan darah tinggi. Cuma satu saja yang Pak Haji nak
pesankan jangan bergadang. Apa tu bergadang? Ini bahasa Indonesia. Bergadang ni maksudnya berjaga lewat-lewat malam. Bergadang. Jadi sebab tu jangan tidur lewat, sebab tujuan ambil mengkudu adalah untuk membetulkan hormon untuk tidur awal. Kalau kita dia bagi isyarat mengantuk pada awal, kemudian dia tak tidur lagi, dia akan seperti kita lawan ya. Kita lawan pada tubuh badan kita. Badan dah ngantuk dah, tapi kita tak mau tidur lagi. Akhirnya bila sampai satu peringkat, dia memang tak mau tidur. Itulah bermulanya penyakit. Kita tak ikut fitrah yang ada pada tubuh badan kita. Alhamdulillah. Jadi jika kita mengantuk, kita buat apa? Minum kopi lah. Pak Haji pun mengantuk sikit hari ni. Ya, kalau ada kopi panas ni elok jugalah kan. Jadi Muhammad Noor ni, dia hadiah hari ni, dia kena buat kopi lah nampaknya. Okey, baik, itu dia mengkudu yang Pak Haji nak sebutkan. Kita rehat dulu, dah 30 minit. Okey, jumpa lagi sebentar lagi. Berita baik untuk semua penggemar makanan sejuk beku. HPE International maju setapak lagi ke hadapan. Kini dengan kepelbagaian produk sejuk beku. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang tiba tidak lama lagi. Produk-produk yang dikeluarkan daripada frozen food Pak Haji akan menggempur pasaran. Samosa ayam daging, samosa ayam kampung, kari pap ayam, popia, bobola ayam, nugget ayam, ayam perap, wings, drumstick dan lain-lain, kulit popia, daging burger ayam, daging bakso ayam, dan ayam sejuk beku mengikut bahagian ayam. Nantikan kemunculannya di Radix Halman dan dapatkan melalui pengedar-pengedar kami di seluruh negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi dalam bahagian yang kedua. Terima kasih semua ya yang mengikuti terus. Ya, selain daripada buah mengkudu, kita gunakan juga meniran. Meniran. Banyak orang tanya meniran tu pokok apa Pak Haji? Meniran tu dukung anak. Dah kita belajar dukung anak dipanggil meniran, dipanggil nama asalnya Phyllanthus niruri. Ya, pokok dukung anak atau pokok amin buah. Itulah buah ataupun pokok yang buahnya itu dia ada di bawah daun. Di bawah tangkai daun itu ada buah kecil-kecil saja. Yang buah tangkai di bawah tangkai daun itu semua dikategorikan di dalam Phyllanthus. Jadi kita ambil lah pokok meniran ini, kita rebus, kita minum. Dan kalau di hutan nanti ada satu lagi pokok dia panggil belimbing tanah. Belimbing tanah tu pokok kecil-kecil saja, tapi buahnya macam belimbing. Ketika kita makan tu betul-betul rasa macam belimbing. Nanti insya-Allah bersama dengan Pak Haji dalam TV Pak Haji. Sekarang Alhamdulillah, terima kasih dah. Kita dah mula boleh keluar pada berapa bulan. Kerajaan, pemerintah Malaysia dah mula mengizinkan. Adalah waktu-waktu diberikan kelonggaran. Termasuk juga Pak Haji tengok tu kelonggaran untuk buat filem. Buat filem. Maksudnya filem tu TV Pak Haji, YouTube lah tu. Maksudnya dah boleh diizinkan. Jadi insya-Allah antara penggambaran yang Pak Haji duk fikir ni nak pergi ke Gunung Jerai ni, nak tunjuk bagaimana mencari batu kuas yang digunakan dalam perawatan dahulu untuk mata. Ya, ramai orang dah tak tahu di mana ada kuas kat Gunung Jerai ni. Ya, jadi di antaranya kuas itu ada satu batu ya, satu batu yang kita buat cantik, dia jernih, bening saja. Di dalamnya itu ada lagi siput-siput dan sebagainya. Jadi kalau kita susah tidur pada waktu malam, kita genggam dia. Genggam sejuk, dingin, boleh tidur. Boleh tidur. Itu sangat menarik. Anemia, orang susah tidur. Ya?
insomnia, minta maaf, insomnia, orang susah tidur pada waktu malam, kita pegang yang tu saja. Ya, jadi bila kita pegang begitu, alhamdulillah kita dapat tidur. Itu diakui oleh WHO, membetulkan medan elektromagnetik bagi mereka yang ada gangguan-gangguan pemikiran, stres lama-lama dan sebagainya. Kita buat begitu. Jadi insya-Allah itu penggambaran yang Pak Haji siap nak pergi buat penggambaran tu, sedang menghubungi mereka-mereka yang terlibat. Yang kedua tentang penggambaran bagaimana air di Tanjung Jaga dijadikan sebagai ubat. Menarik ni perbincangan. Air tanpa keladak, tanpa lumut, letak di tengah panas matahari, dia tak jadi lumut hijau. Menarik ya, menarik. Jadi kesemuanya harus didokumentasikan dengan baik. Jadi jangan lupa ya, sekarang sudah hampir 2,000 kata salah Pak Haji. Sudah 2,000 dah yang sudah mengikuti YouTube Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kita ni sebenarnya boleh buat setiap hari lah. Banyak sumber yang boleh kita dokumentkan, tetapi tak boleh keluar ya. Baru sekarang ada kelapangannya, sudah boleh merentas sempadan negeri. Masya Allah ya. Esok Pak Haji akan mula untuk membuat penggambaran-penggambaran yang menarik. Semua orang boleh lihat nanti caranya ya. Dan bagi mereka yang nak belajar tentang herba, mesti tengok daripada TV Pak Haji ni ya, belajar. Baik. Seterusnya, selain daripada meniran ini, meniran tu orang kata bagi apa, semualah cabut dengan akar-akarnya sekali. Kalau orang demam kuning, kita masak dalam susu kambing. Beli susu kambing tu, masukkan dia sekali, minum sekali. Dan dia juga baik untuk apa? Untuk liver. Demam kuning tu kan liver. Liver. Jadi bila orang tu untuk liver, mengelakkan daripada kembung, mengelakkan daripada orang kata, kalau kita ada masalah liver ni, enzim ni kita tak boleh keluar, menyebabkan dia punya ni apa, kembung perut. Satu lagi ya, Pak Haji nak bagi tahu, ada satu yang istimewa ya. Kadang-kadang di perut kita ada luka, kita panggil mah ya, kita panggil gastrik, kita panggil tokak lambung ya, luka ya. Bila luka ni kita makan jadi perih sekali. Kita makan pedih sekali dalam bahasa Malaysia. Pedih sekali kita makan. Macam mana nak tutup luka tu? Ini sangat menarik. Tulis ya, bahawa kita menggunakan sarang lebah kelulut. Sarang lebah kelulut yang buat sarangnya di dalam tanah. Tu menarik. Sarang lebah kelulut ni ada yang buat di pokok, ada yang buat di rumah. Yang ini dia buat dalam tanah. Macam juga tebuan, ada tebuan tanah atau tawun tanah, ada buat rumahnya di dalam tanah. Itu sangat baik. Biasanya kita ambil sedikit saja, dalam sebesar duit 50 sen besar itu, tanahnya itu masuk ke dalam jug, tuang air hangat, kita bagi minum. Sembuhlah dia. Yang sedang sakit tu dia jadi heal perlahan-lahan, lembut perlahan-lahan, dan akhirnya sembuh sebagainya. Pak Haji pernah jumpa ni kes dia, seorang 3 hari duduk menangis sakit. Memang betul, kalau luka di lambung itu, darahnya keluar terus. Dalam BAB itu keluar darah lagi. Perih, dia kata perih, ya Allah, perih sungguh kalau luka di lambung. Di dalam perut kita luka, sakit sungguh. Jadi 3 hari dah dia. Jadi alhamdulillah, oleh kerana ada tanah daripada kelulut itu yang ada kat baju masuk dalam jug, dituangkan dia dengan air hangat, bukan air panas, air hangat. Sebab di tanah di sarang itu dia ada propolis. Jadi sebab itulah Pak Haji daripada dulu sampai sekarang menyimpan sarang-sarang yang ditinggalkan. Biasanya lebah ni akan tinggalkan. Jadi banyak dengan Pak Haji. Sebab apa? Sebab kalau dah sakit begitu, kita nak cari mana ya, tengah hutan bukan mudah. Tapi itulah ubat dia. Apa? Sebab apa? Dia ada propolis plus dengan tanah sedikit. Tanah yang dibuat oleh kelulut ini. Itu yang menarik ya, yang sudah orang kata ilmu yang dah langka, yang sudah hilang. Itu di antara, masya-Allah ya. Baik, seterusnya untuk ubat darah tinggi ini boleh kita buat dengan mentimun, timun. Timun. Blenderkan timun, ambil air timun, buat minum. Itu untuk
darah tinggi. Jadi sebab itu Pak Haji dah katakan tadi, pokok yang menjala, pokok labu air, pokok timun, ya, dan juga boleh gunakan pokok labu-labu yang lain, pokok semangka, tu semua kan menjala, semua untuk darah tinggi. Masya Allah, ya, Allah ciptakan satu penyakit banyak obatnya. Cumanya masalahnya kerana pertama kita tak yakin. Masalah yang kedua tak sabar. Maka ada masalah kita yang ketiga tak istiqamah. Jadi oleh kerana tak yakin, tak sabar, tak istiqamah ni, maka percuma, cuma-cuma sahaja. Ataupun hilang begitu saja khasiat herba yang Allah titipkan untuk kita hamba-hambanya. Itu yang paling nak sebutkan. Baik, seterusnya boleh juga kita gunakan jeruk nipis. Ini jeruk nipis. Subhanallah, ambil buahnya, diperaskan, diminum di dalam air. Minum setiap hari. Jeruk nipis ini sangat bagus untuk darah tinggi. Kalau dekat sini pula Pak Haji ada keluarkan, ini juga bisa diorder, murah saja harganya dan sekitar RM20 saja, suatu bekas itu yang besar tu, iaitu apa dia, asam selim. Asam selim. Asam selim ni asam apa? Nanti kalau datang ke Yan ni jangan tanya asam selim, nanti takkan diketahui oleh orang. Tanya asam gelugur. Asam gelugur yang Pak Haji potong selim-selim. Bila potong selim-selim, dulu kita ada dalam stomach, stomach K. Tapi sekarang ni yang ada, sebab Pak Haji dekat sini banyak di kampung ni. Jadi asam itu diambil, lalu dimasukkan ke dalam gelas, dituangkan air, minum airnya itu, insya-Allah untuk darah tinggi, untuk bagi slim tubuh badannya. Kalau kita ambil stomach boleh tak? Boleh ambil stomach, tapi stomach dalam bentuk kapsul. Yang ini ambil dalam bentuk teh, minuman teh. Beli saja, masukkan 2-3 keping, 1 keping pun dah cukup dah. Ya, beli asam selim di sini, insya-Allah. Dan asam keping ini, asam selim ni, dia ada yang baru warna agak sikit merah. Kalau yang lama warna hitam. Yang hitam tu bagus. Sama juga macam Pak Haji ajak semalam. Kalau kita ambil isi asam Jawa tu, asam tu ambil yang asam usang. Yang usang tu, yang hitam itu bagus sekali. Khususnya untuk apa? Untuk masalah-masalah orang yang kurang darah dan juga sebagainya. Orang yang demam, kita bagikan itu. Ya. Itu di antaranya. Begitu juga asam keping, bagus sekali. Masya Allah. Jadi alhamdulillah di sini, di kampung ni ramai sekali yang Pak Haji belilah dengan orang kampung. Mereka apa, ada pohon 1-2 pohon jatuh, lalu mereka potong-potong, mereka keringkan. Jadi Pak Haji himpunkan semua itu bagi mereka yang berminat untuk jual di sini. Harga sama juga seperti di pasaran luar. Ya, cumanya Pak Haji packaging semula dan dijual yang betul-betul berkualiti yang dijual. Masya Allah. Ya. Baik. Tentang jeruk nipis tadi, betul, air buahnya kita gunakan. Dan ada satu lagi kita gunakan, kalau di Indonesia banyak ni tanaman ni, cincau, lengkong bahasa Pak dia kata. Lengkong tu cincau lah. Cincau tu pokok dia ada 2 jenis. Satu yang menjalar, yang satu lagi berpohon. Kalau bahasa Indonesia dia tak sebut menjalar, dia merambat. Cincau rambat, cincau pohon dan sebagainya. Jadi itu di antaranya. Sebenarnya Pak Haji nak sebut cincau ni, Pak Haji dah guna sejak daripada kecil-kecil lagi. Main dekat kampung, ambil daunnya, tumbuk, campur air, dia buat agar-agar. Di kampung dulu banyak sekali. Kemudian sekarang ni pun dah digunakan dalam produk kita yang kita panggilkan Deep Sea. Deep Sea itu. Cumanya Deep Sea ni kita tak guna daun, kita guna akar. Deep Sea ni ada dalam bahasa Siam. Bahasa Siam, sebab dulunya banyak Pak Haji belajar bahasa Siam. Dia panggil krong kemau. Krong kemau. Krong kemau ni kalau orang itu ada racun dalam badannya, menurut kata bapa saya Pak Haji, kalau ada racun dalam badannya, dia makan akarnya dia tak rasa pahit. Kalau tidak ada racun, dia rasa pahit.
Jadi Pak Haji pun cubalah tengok, ambillah makan, pahit tak? Pahit jugalah. Jadi maksudnya sihat. Maksudnya tak ada racun. Masa tu lah, masa kecil-kecil tu, cuba bila orang sebut gitu. Sekarang ni tak tahulah sebab kita masak. Jadi kita buat deep sea ni, inilah pokok cincau ni. Deep sea ni, Masya Allah, selalu orang bertanya apa dia tujuan deep sea ni. Ini bagi orang yang berkahwin tak ada anak, tak perlu makan yang lain lah. Kalau nak makan boleh, omega 3 boleh. Ambil ni saja. Satu laki-laki, satu perempuan. Beli 2. Suami makan, isteri makan. Boleh tak kalau kami beli 1, kami kongsi 2? Tak boleh. Pasal apa? Tak cukup dosnya. Ini untuk laki-laki dan juga perempuan. 2 waktu malam, 2 waktu pagi. Semalam, Alhamdulillah, semalam ada satu orang datang jumpa dengan Pak Haji. Dia kata, Alhamdulillah Pak Haji, penantian 13 tahun perkahwinan, tidak ada surat keturunan. Pak Haji kata, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Makan ubat apa? Pak Haji nak tanya. Inilah deep sea. Baru sebotol dah hamil dah. Memang betul. Memang ini akar krong kemau ni orang buat untuk masalah, untuk pasangan yang tidak ada surat keturunan. Dan banyak, ini bukan satu kasus, bukan satu kes hari ini. Ini dah banyak dalam buku-buku Pak Haji dah ditulis. Tahun 2000 dah ditulis dah tentang bagaimana untuk ubat orang yang tak ada anak. Boleh cuba dengan deep sea ini. Paling kurang cuba untuk 3 bulan. Tapi insya Allah, dengan izin Allah. Pasal apa? Sebab yang pertama, dia memperbaiki. Yang pertama, count of sperm. Yang kedua, dia memperbaiki sifat sperm tersebut supaya tidak ada kecacatan. Untuk mobilitinya, untuk dia kuat, untuk dia berenang. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia ambil ini, maka dia dapat hamil insya-Allah dengan izin Allah jua. Jadi obat kita ini bukan obat murahan. Ya murah lah, bukanlah mahal. Ubat kita pun tak mahal sangat. Bukan artinya obat-obat yang dibuat sepele. Bukan, ini adalah merupakan keilmuan. Nak buat ini kalau tak belajar tak boleh buat. Tak boleh buat. Jadi itu sebab tu Pak Haji nak sebutkan, bagi orang yang ada darah tinggi, bolehlah dia mengambil deep sea atau ambil cincau. Ya, ambil deep sea. Deep sea itu pun dia untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, untuk darah tinggi iaitu kita minum jus. Ada 3 jus yang Pak Haji nak cadangkan. 3 jus ini dikategorikan dalam sakit apa pun. Terutama darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, buah pinggang. Ada 3 jus ini yang perlu diingatkan. Pertama, apel hijau. Yang kedua, ambil jus daripada jus jambu. Jambu batu. Jambu kelotok. Bahasa Indonesia. Dan satu lagi, jangan lupa, iaitu belimbing. Belimbing. Baik, jadi belimbing ni ada 2. Kalau waktu muda, dia agak hijau. Tapi kalau dia masak sikit, dia nak jadi kekuning-kuningan. Sama macam lada. Lada bila dia ambil waktu muda, dia jadi lada hitam. Bila dia ambil lada tua, dia jadi lada putih. Satu saja. Proses saja. Begitu belimbing. Belimbing yang warna hijau, ambil airnya untuk kencing manis. Belimbing yang dah masak warna kuning, ambil airnya untuk darah tinggi. Tengok. Masak dan muda tu berbeza. Beza dia seperti apa? Lada hitam dengan lada putih. Nabi SAW pun menyatakan perbezaan ini. Iaitu ketika Sayyidina Ali baru sembuh daripada demam, Sayyidina Ali ambil kurma. Nabi SAW pun bahagi kepadanya, nah kurma, ambil kurma. Kemudian apa kata Nabi? Sudahlah, cukup. Sebab kamu baru sembuh daripada demam. Jadi sebab itu kurma, ada kurma masak, ada kurma muda. Kurma masak dan kurma muda ni mempunyai beza sifatnya.
Kalau yang muda sifatnya banyak sikit panas. Kalau yang masak dia sikit sejuk. Begitu. Jadi kalau begitu belimbing ni kita ambil yang mana? Yang mana yang masak yang kuning-kuning sikit. Belimbing apa? Belimbing besi ya, belimbing besi. Bukan belimbing buluh pula. Belimbing buluh sebentar lagi ada juga, tapi ini belimbing besi. Baik. Kemudian seterusnya seledri. Seledri ni biasanya dicampur dengan apple. Kalau siapa ikut program Pak Haji, seledri campur dengan apple, dibuat blender, buat jus, buat minum. Seledri. Betulkah seledri Pak Haji sebut ni? Seledri ni dia ada dua jenis tau. Ada satu macam daun sup tu. Bukan itu, bukan Pak Haji nak sebut itu. Yang besar tu, yang besar gitu. Yang ada strike kat batang tu, besar-besar. Pelepah dia pun besar. Allahu Akbar. Blendkan dia dengan apple hijau. Minum setiap hari. Masya Allah. Artritis pun tak jadi. Sakit sendi pun tak jadi. Kencing manis tak jadi. Darah tinggi pun tak jadi. InsyaAllah. Itulah dia hikmah mengambil daripada herba tersebut. Itu yang kita sebut apa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat pun mati. Itu pun macam itulah. Jadi kita ambil seledri plus lagi dengan apple hijau. Untuk apa? Untuk kencing manis boleh, darah tinggi boleh, sakit sendi boleh, orang tua boleh, orang muda boleh. Gitu. Maksud dia macam tu. Jadi ada banyak kegunaan dia sebagainya. Masya Allah ya. Itu seledri. Allahu Akbar. Kemudian seterusnya belimbing buluh. Belimbing, kita panggil belimbing buluh, Indonesia panggil belimbing apa? Buluh. Tak kira lah. Bunyinya seperti lebih kurang sama je. Ambil buahnya itu juga untuk ubat darah tinggi. Ini kena hati-hati. Hati-hati ni, kalau makan terlalu banyak, turunnya, dropnya sampai boleh pengsan. Apa tak lagi tu, daun dia tu. Daun tu kalau ramah-ramah saja letak di bahagian kepala, Allah, Masya Allah. Tapi buat mandi saja cukup lah daunnya tu. Buat mandi saja, ramah-ramah mah buat mandi. Jangan mandi setiap waktu mandi kita guna, tak boleh. Paling-paling banyak seminggu sekali. Tu lah boleh kalau untuk mandi. Kalau untuk kita buat jus ni pun boleh juga. Jangan banyak, satu buah saja. Kalau boleh yang dah jadi kekuning-kuningan, yang dah nak masak tu, baru kita boleh ambil. Masya Allah. Banyak sekali digunakan untuk darah tinggi ni daripada daun orang ramas daun belimbing ni, kemudian dikompreskan di kepala. Yang ni apakah dibolehkan? Boleh, tapi Pak Haji nak cadangkan, kalau dia datang pusing, kena cepat-cepat berhenti, jangan bangun. Sebab apa? Sebab darah sudah jadi rendah. Dah rendah pula. Itu amat kita kena tengok. Kemudian seterusnya ialah kumis kucing. Kumis kucing, daun kumis kucing, daun ya. Jadi Java tea, kita ambil itu, bagus sekali untuk darah tinggi. Kalau orang yang tak ada darah tinggi, boleh tak kami nak ambil daun kumis kucing? Boleh. Bagus tak? Bagus. Terutamanya orang yang ada masalah ginjal kencing berbuih, batu karang. Batu karang. Semalam ada orang bercakap tentang batu karang. Dia kata dia nak operation ya, kerana batu karang besar, makin lama makin besar. Tetapi kalau kita dikatakan kena batu karang, ingat ni, petua ni kena ingat, kena bertanya semula, boleh tak saya tahu batu karang yang ada, yang terjadi di ginjal saya tu jenis apa? Jenis apa? Sebab kita kena tahu asal usulnya, baru kita boleh berubat. Kalau kita tak kenal usul-usulnya, kita tak boleh ubat. Ya, jadi kalau dia kata okey, batunya itu jenis putih, dia akan sebut begitu saja. Sebab dia tahu, kata kita tidak tahu. Dia sebut batu karang tu warna putih saja. Atau dia kata batu ni berwarna kehitaman berkilat. Itu ada dua saja, hitam dan putih saja.
Kalau dia kata putih itu, walaupun besar macam mana, jangan operasi, jangan operation. Dia sejenis batu yang dikenali sebagai kalsium oksalat. Kalsium oksalat ni batu dia macam batu pasir. Kalau makan herba, boleh hancur bersih ke semua. Tetapi kalau batu daripada kolesterol, yang terbentuk pada kolesterol yang tinggi, warna hitam, kemudian berkilat, batu tu keras. Tak mau hancur dengan herba. Ini pengalaman dia pernah Pak Haji. Jadi semalam dia sebut, saya ni nak kena pergi operate. Dia kata, tapi saya dah tua dia, bagaimana saya nak operate buah pinggang saya ni dah penuh. Kenapa tak mau ambil herba? Dah besar, kita boleh pecah kan? Kalau kalsium oksalat, pecah. Kalau yang lain tak mau. Kalau yang lain kita tak boleh menjanjikan. Tapi kalau kalsium oksalat, ambil herba kita yang betul, seperti Malex, seperti teh kumis kucing ataupun teh pegaga. Ambil dia, makan dia, insya-Allah hancur. Apatah lagi kalau ambil ubat periuk, ada rancang besi, rancang tembaga, ada lagi akar buluh, ada lagi akar teming, akar larak, ada lagi pokok susu ayam, ada macam-macam duduk dalam tu. Rebus, dia hancur sikit nanti habis. Itu dia punya art of healingnya. Jadi oleh sebab itu, maka teh kumis kucing atau Java Tea ini sangat-sangat penting dalam pembersihan buah pinggang. Tetapi apabila kita buat pembersihan buah pinggang, tubuh badan kita jadi fresh, dia tak mudah mengantuk. Kalau orang tu mudah mengantuk, ingat tu. Mengantuk ni adalah penyakit. Nama penyakit apa? Penyakit mengantuk. Pasal apa dia mengantuk? Kurang oksigen dalam tubuh badan. Kenapa dia kurang oksigen di dalam tubuh badan? Sebab darah dia tak bagus. Darah dia tidak bagus. Jadi oleh sebab itu, macam mana nak bagi hilangkan mengantuk? Cuci darah. Sebab tu orang kalau sebelum dia cuci darah, dia ngantuk gitu. Pak Haji dulu ni ada setiausaha Pak Haji, dia tu taklah Pak Haji tahu, kata dia ada masalah buah pinggang. Tak sangka. Tapi selalunya dia ambil minit, dia lena. Jadi kita marah, kenapa minit tak tulis? Nak tulis tu dia lena. Dia pejam mata dan dia lena. Kita ingat dia khusyuk. Kita ingat kot dia sedang duduk pejam mata tu, sedang duduk ingat fakta kita bagi. Tak, dia lena. Dia tidak. Mula-mula marah. Ya apa, tak puas hati sungguh. Rupa-rupanya inilah orang pesan, kita ni tak boleh menghukum orang. Salah Pak Haji juga. Marah dia hari tu. Kesian jugalah. Menyesal ya sampai hari ni. Tapi menyesal dulu berpendapatan. Menyesal kemudian tak berguna. Dah marah dah. Tapi sempatlah minta maaf. Pasal apa? Lama-lama duk tengok dia muka bengkak. Bengkak muka ni. Duk tanya dia, ada sakit ke? Dia kata dia sebenarnya sakit dah, serius dah. Sakit apa? Buah pinggang dah dua-dua tak boleh guna. Allah. Ni nak kena buat macam mana? Pergi buat mesin hemodialisis. Pergi buat mesin hemodialisis, tak lama kemudian meninggal dunia. Itu yang Pak Haji sedih tu. Tapi Dan minta maaf. Tetapi sedihlah. Kita sebab tu, kita tak boleh hukum orang. Kita tak tahu bagasi hidup dia tu macam mana. Orang mai jumpa kita tu tak tahu. Pak Haji minggu lepas jumpalah satu orang. Dia masuk di kawasan kebun Pak Haji ni. Ni musim buah durian luruh dan musim manggis. Jadi banyaklah orang kata di kampung Pak Haji duduk ni, Pak Haji buah tak boleh makan. Pasal apa Pak Haji kata? Rosak kan? Tak. Pencuri banyak. Jadi malam tu jumpa dia, kita pun tangkap dia. Bila kita tangkap dia, bawa mai ke ofis Pak Haji. Kita pun bertanya dekat dia, pasal apa yang dia berhenti di kebun Pak Haji pukul 4 pagi? Dia kata, saya heran Pak Haji. Ni hujah dia. Saya heran, setiap kali saya bawa motor saya pukul 4 pagi, tengah malam, lalu di depan kebun Pak Haji, enjin dia mati.
Pak Haji kata, adik, ilmu siapa menjadi dia? Ilmu siapa menjadi? Ilmu orang curi ataupun ilmu tuan punya kebun ni? Lalu kat depan tu dia kata, mati. Start dia tak mau hidup. Jadi bila start tak mau hidup tu, Pak Haji tanya dia, bila start tak mau hidup tu, kenapa pergi sorong motor tu bawah pokok durian? Dia kata nak tinggal dekat situ. Tiba-tiba orang Pak Haji tangkap saya. Ini dah berapa kali dah? Dah 2 kali dah. Dah 2 kali mati dah. Lepas tu yang di belakang motor tu raga banyak-banyak buat besar-besar tu untuk apa? Dia kata memang raga tu saya tak pernah buang dah bertahun dah. Tak apa lagi. Tu yang macam galah di belakang tu pula nak buat apa? Dia kata saya jumpa tengah jalan. Saya tengok galah ni elok, saya simpan nak bawa balik ke rumah. Aduh, Masya Allah. Lepas tu dia duduk macam tu saja. Kemudian Pak Haji kata, boleh tak? Pak Haji nak minta satu saja. Tak apalah, hujah semua tu diterima. Minta satu saja. Tolong sebut satu perkataan yang boleh menyejukkan hati Pak Haji. Jika tidak, dia tak boleh bagi dia punya motor tu. Tak boleh bagi. Kita dah pegang kunci dah. Sebutlah satu perkataan yang menyejukkan hati. Pak Haji boleh dengar dan berasa kesian. Dia pun cerita. Dia pun mula cerita. Saya ni Pak Haji duduk dengan datuk saya, dengan nenek saya. Nenek tu maksudnya perempuan ya. Dan ibu saya. Ayah saya tidak ada. Keluarga saya pun tidak ada. Saya duduk hanya bertiga saja. Nenek saya sakit, tak tahu nak cari makan. Ibu saya pun macam tu, ada masalah perasaan. Saya ni hari-hari gelap, tak tahu nak pergi dekat mana. Nak makan, nak pergi dekat laut, tak boleh, ombak. Kena pula sekarang ni lockdown. Kenalah pula nak. Saya tidak ada makan. Ceritalah macam tu. Yang duk cerita enjin mati kat tengah jalan pukul 4 pagi tu, cerita tu tak gembira kita dengar. Tak apalah, kalau gitu tidak mengapa. Esok kalau jadi masalah susah pula, datang lagi. Jangan pergi di bawah pokok durian tu, mai sini. Jadi kita bagi buah durian kat dia. Kita ambil buah durian, kita bagi dekat dia, kita bagi beras kat dia, kita bagi minyak dekat dia, kita pesan. Lain kali kalau susah, ni Pak Haji ni saudara kepada kamu. Pak Haji ni saudara kamu. Tumpang tinggal di kaki Gunung Yan ini. Tumpang tinggal di kaki Gunung Jerai ini. Sama juga, hidup mati kita tak tahu. Entah esok, entah lusa, kita tak tahu. Kita tak tahu siapa yang nak mendoakan untuk kita. Kita tak tahu siapa yang nak angkat mayat kita. Mungkin kamulah orang yang akan solat mayat Pak Haji dan akan angkat mayat Pak Haji. Dia tak kata apa, dia tunduk, tak kata apa, diam, minta maaf sampai berpuluh-puluh kali. Jadi apa yang Pak Haji nak sebut sini, moral cerita dia, bukan nak cerita pasal ni cerita, tak nak cerita moral cerita ni. Kita tak tahu orang yang itu bagasi hidup masing-masing. Dia bawa catatan hidup dalam diri dia. Pak Haji tanya dia, isap dadah tak? Dia kata tak. Daun ketum ya. Jadi dia kata itulah cara dia boleh hilangkan. Ya, kita kena mempunyai harapan gemilang masa depan. Jangan jatuh terpuruk di ruang pegap, gelap. Kita harus bangkit merebut masa depan yang bukan berwarna hitam dan putih, tapi berwarna-warni dan penuh dengan kewangian. Jadi itu saja kuliah Pak Haji. Tetapi ada, Pak Haji sebutlah sikit, ada 4 lagi herba, iaitu mahoni. Yang ini kita gunakan biji mahoni, di Malaysia panggil mahogani. Iaitu kemudian semangka. Ingat semangka, makan semangka, bukan buah nangka. Semangka ni buah tembikai.
Kemudian kita boleh guna tempuyung. Ni tempuyung Pak Ingat cerita sikit. Pokoknya di Malaysia jarang ada tempuyung ni. Yang ada hanya pokok tapak leman. Tapak leman boleh juga, bagus, tutup bumi. Dan pokok ketampang. Buah ketampang tu. Buah ketampang tu pun boleh guna. Boleh guna buah ketampang tu. Dan pokok sembung, yang pokok capar lah, yang telah kita ceritakan. Baik, apa pun ya, satu yang Pak Haji nak pesankan, orang darah tinggi dia tak boleh stres. Dia kena tenang-tenang jiwa. Pak Haji pernah pergi di tempat program Ustaz Arifin Ilham, ya, di Jakarta. Ramai orang. Jakarta kan, Pak Haji tak lupa di sana lah. Jadi tempat Ustaz Arifin, pergi kat rumah dia, zikirnya subhanallah, gembira, pakai putih, muka bersih-bersih, bercahaya saja. Pak Haji duduk sebelah tu, diundang khas duduk di depan untuk cerita tentang tip Nabawi. Ada radio lagi, TV lagi, 5-6 TV sedang duduk sorok gitu sebagainya. Pak Haji pun takut jugalah. Ini cakap macam ni okey lah, ni depan TV. Pak Haji berbisik dengan orang sebelah, kata, Pak, sudah berapa lama ikut zikir ini sama Bapak Ustaz, Pak Kia Ustaz? Dia kata sudah 2 tahun. Oh, lamanya ya. Dulunya ada darah tinggi, tak mau turun. Kemudian ikut zikir ni, tak perlu makan ubat. Saya sudah back to normal. Masya Allah. Betul lah, hanya mengingati Allah saja hati menjadi tenang. Terima kasih. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifan najadidu imanana ya Rasulullah?" Sahabat itu bertanya seperti itu. Maka Rasulullah katakan, "Akhfiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati.